Kita ni tuan-tuan bila bangun pagi duk fikir pasal dunia, bila fikir dunia akhirat tak masuk tuan-tuan. Bangun pagi duk fikir nak makan apa, bangun pagi duk fikir nak bayar bil elektrik, bangun pagi duk fikir nak tukar sport rim, bangun pagi duk fikir kan nak tukar kereta, nak beli rumah baru, nak beli tanah. Tuan-tuan, apa salahnya bangun pagi tu fikirlah tentang akhirat. Alaihim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Tuan-tuan, kita sambung kuliah kita kitab Sakaratul Maut, muka surat 21 tak silap saya, betul ya? 21 panggilan yang mula itulah tajuk saat sakarat bagi orang yang lalai. Hari itu kita tengok saat sakaratul maut bagi orang yang beriman. Sekarang kita tengok pula saat sakaratul maut bagi orang yang lalai. Maksud dia semayang juga, puasa juga, ikut perintah Allah, tapi kadang-kadang terlalai. Macam kita lah tuan-tuan. Kita tengok. Adapun orang yang lalai, maka para ulama telah menyebutkan berbagai berita tentang mereka. Kita akan tengok ni cerita orang yang lalai, orang dululah. Siapa disebut satu persatu ni. Az-Zahabi menyebutkan bahawa tatkala Abdul Malik bin Marwan ni khalifah kerajaan Umayyah. Selepas itu tuan-tuan digantikan dengan seorang yang disebut khalifah. Tuan-tuan kena ingat, khalifah ni yang sebenar ada 9. Lepas pada Sayyidina Ali, khalifah yang sebenar kata ulama ialah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tu. Selepas Abdul Malik bin Marwan meninggal, digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sedang Abdul Malik ni, Marwan sedang sakarat saat kematian, ia mendengar tukang cuci di samping istana. Dia dengar orang duk cuci tu. Katanya, lalu kata khalifah ni, duhai sekiranya aku menjadi tukang cuci, duhai sekiranya ibuku tidak melahirkanku, duhai sekiranya aku tidak menjabat sebagai khalifah. Dia menyesal ya tuan-tuan. Dia kata lebih baik aku jadi tukang cuci tak apa lagi, ataupun aku tak lahir di dunia ni, ataupun aku tak jadi khalifah, mudah bagi aku. Sebab apa? Sebab bila ada jawatan, ada dipertanggungjawabkan, banyak persoalan yang kita akan hadapi. Sama ada di saat sakaratul maut, di alam barzah nanti, di padang mahsyar, dan juga kita juga persoal di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak soalan. Sebab itulah tuan-tuan, dalam hidup kita ni, bangun pagi, tuan-tuan tolonglah peringat dalam diri kita. Kita ni tuan-tuan bila bangun pagi duk fikir pasal dunia, bila fikir dunia akhirat tak masuk tuan-tuan. Bangun pagi duk fikir nak makan apa, bangun pagi duk fikir nak bayar bil elektrik, bangun pagi duk fikir nak tukar sport rim, bangun pagi duk fikir kan nak tukar kereta, nak beli rumah baru, nak beli tanah. Tuan-tuan, apa salahnya bangun pagi tu fikirlah tentang akhirat. Apa yang kita nak fikir? Bangun pagi, ya Allah, aku hari ni nak baca 2 helai Al-Quran. Kalau tuan-tuan fikir buat dunia, akhirat tak akan masuk. Dia tak akan bagi seiring. Sebab tu kalau boleh pagi tu fikir dulu, hari ni aku nak baca Quran 2 helai. InsyaAllah tuan-tuan, dunia akan mudah untuk kita. Ini bangun pagi duk fikir bab-bab yang tak akhirat kan. Walaupun tuan-tuan mencari rezeki tu tuan-tuan, di antaranya sedekah kepada, memberi makan kepada keluarga, tapi carilah akhirat pagi tu. Hari ni aku bangun fikir, oh aku nak semayang sunat duha. Bagi ada macam tu. Ataupun bangun hari ni, ya Allah, aku bangun hari ni aku dah siap dah untuk sedekah. Hari ni hari Jumaat, RM50 aku nak bagi dekat masjid. Fikir tentang akhirat tuan-tuan, dunia akan datang, tu kan mudah bagi kita. Sebab rezeki Tuhan dah tetap bagi kita, cuma usaha aja. Ada orang kata kalau rezeki tetap tak payah usaha dah. Kalau tak payah usaha, masalah nasi di depan pun kena usaha ambil buah dalam mulut. Tuan-tuan tengok saja ada boleh masuk tak? Tak ada, kena ambil buah dalam mulut. Lepas tu kena usaha kunyah, usaha telan. Sebab tu kena ada ikhtiar dan usaha untuk dapat rezeki.
Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, tengok orang yang lalai ni, dia menyesal tuan-tuan. Kita tak mau jadi macam tu di saat kematian kita menyesal. Ya Allah, bagilah aku hidup sehari lagi, aku nak buat sunat duha. Tak ada harapan lah masa tu. Ni masalah ni yang boleh duk menyapai lagi, duk menyawa, boleh duk main mengaji ni. Mainlah tuan-tuan, main mengaji. Mainlah tuan-tuan baca kitab. Sebab apa tuan-tuan? Sebab Nabi sebut dalam hadis dia, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang memudahkan jalan menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan masuk syurga. Tuan-tuan ni, tuan-tuan main menuntut ilmu ni tuan-tuan, ni jalan nak masuk syurga. Apa yang boleh mudah untuk kita? Tuan-tuan buatlah apa yang boleh mudah. Masjid ni apa yang boleh mudah untuk kita masuk syurga? Alhamdulillah. Tuan-tuan, kita sediakan kitab. Bagi kitab tu, menyediakan apa saja untuk masuk syurga. Mendorong orang main kan, pi habaq kat kawan-kawan supaya main, nak dorong ni nak masuk syurga ni. Sebab tuan-tuan kena ingat, saya duk habaq pesan selalu kan, kita ni bukan kita anggap kita ahli syurga. Jangan duk kata ustaz-ustaz tu ahli syurga. Dah kita sebenarnya duk kuliah, duk ceramah ni, kita nak tarik orang masuk syurga. Ni tuan-tuan yang main masjid ni, tuan-tuan jangan duk belagak kata aku ni syurga dah tuan-tuan. Sebenarnya kita ni belum tentu masuk syurga, tapi kita nak masuk syurga. Kita nak tarik orang hak luar lempo nak masuk syurga. Tu yang kita buat ceramah, buat forum, buat kuliah, buat khutbah, buat macam-macam ni, nak tarik orang masuk syurga. Tuan-tuan kena ingat. Kalau duk rasa aku syurga dah, masalah. Sebab Nabi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak kami utus Muhammad rahmat. Rahmat macam mana? Kalau dia dengar orang kufur tuan-tuan, dia akan pi cari untuk supaya Tuhan bagi hidayah kat dia. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, tuan-tuan ni ada tanggungjawab. Kalaulah dekat jiran sebelah rumah kita tak mai lagi masjid, tuan-tuan tolonglah tanya tengok kenapa tak mai. Sebab kita nak tarik dia masuk syurga ke? Tanya kenapa tak mai, aku demam ke? Ataupun anak-anak kita yang tak mai tu tanya tengok. Sebab kita nak masuk syurga dan dia pun nak masuk juga. Jangan tuan-tuan kata mampu baby anak aku dia tak masuk, tak apa, aku sudah. Jangan, kalau semua dia seorang yang masuk syurga, sunyi sunyi tuan-tuan. Cuba tuan-tuan bayang main masjid ni dia seorang siapa tak ada tension tuan-tuan. Tu sebab tu kita tanggungjawab kita tuan-tuan, nak tarik orang nak masuk syurga. Sebab itulah di sini dia tengok orang yang lalai ni, dia menyesal di saat kematian dia. Siapa? Abdul Malik bin Marwan. Sa'id bin Musayyab. Sa'id ni hebat tuan-tuan, penghulu para tabi'in kan? Para tabi'in ketika mendengar ucapan ini, dia mendengar ucapan tu, berkata, segala puji bagi Allah yang menjadikan mereka yang berlari kepada kami pada saat kematian, lari daripada kematian, dan kami tidak berlari kepada mereka. Kematian ni kita nak lari, tapi tak boleh lari tuan-tuan, dia duk main kan. Lah umur 50, esok 60, kawan-kawan kita hak 80 pun dah tak ada dah. Kalau siapa sini umur 80 tuan-tuan, tuan-tuan renung kawan-kawan kita dah tak ada. Bila pergi kenduri tuan-tuan, kita tak boleh nak cakap lah merapu. Sebab apa? Kawan-kawan kita hak sama umur 80 tak ada dah. Takkan hak umur 50 kita nak merapu kan dah, dia tak ngam lah kan? Kawan-kawan dah tak ada dah tuan-tuan. Sebab tu dikata apa? Lari kematian ni, tak payah lari, tak payah ligan dia mayat kita. Sebab kehidupan menghantarkan pelakunya kepada keterpedayaan, kita berlindung kepada Allah darinya. Sebenarnya apa yang duk nampak tu seperti fartamugana orang kata. Macam kita duk jalan atas jalan tar, nampak ayak tu, sebenarnya tu bukan ayak pun, cuma pancaran matahari nampak macam ayak. Lari tengok tak ada. Macam itulah dunia tuan-tuan, duk nampak ni boleh ni, tengok tak ada. Allah patah balik pula macam hajar kan, tari nampak ayak, patah balik ayak. Macam itulah dunia ni. Tengok tak ada apa, patah balik tuan-tuan. Tapi kita ni tak boleh patah balik dah. Apa yang kita pi ni, pi terus lah. Terus tengok depan ada lubang terjun lah. Sebab tu kena buat preparation. Tengok lagi, Abdul Malik bin Marwan ini ketika telah mengalahkan para penentangnya dan telah membunuh Mus'ab bin Zubair di Iraq. Ni seorang wali Allah ni, Mus'ab bin Zubair, menyebarkan mushaf pada saat di bai'ah sebagai khalifah, dilantik khalifah. Dia tahu okey, Quran ni ambil seorang satu, mushaf tu Quran lah, sebar bagi mana tempat yang memerintah, semua dia serah. Punya dahsyatnya. Dan membacanya kemudian menutupnya. Ni bukan saja hebat Malik bin Marwan ni, selalu baca Quran tuan-tuan.
seraya berkata, ini akhir masaku denganmu. Ni hari ni tak ada masa dah nak baca Quran. Tu ni orang yang baca ni. Tambahlah kita kalau tak baca macam mana? Ni orang yang baca ni, dia kata hari ni akhir lah, tak ada harapan nak baca. Tambahlah kita yang tak pernah baca ni sampai dekat sakarat. Pakai tak ada lah. Tuan-tuan. Az-Zahabi mengomentari, komentar tu dia komen lah, hal itu yang tadi ni, yang Marwan tadi. Ya Allah, janganlah engkau membuat makar kepada kami. Dia minta, ya Allah, janganlah buat tipu daya kat kami ni. Duk nampak dunia tu sebagai tempat kita nak pilih ambil. Kan nampak ni, makar tu maksud apa? Buat tipu daya kita. Kita terpengaruh dengan dunia. Ni kata Az-Zahabi. Di manakah posisi orang ini? Mana dia pergi? Dari Sa'id bin Abi Waqqas, dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ni sahabat Nabi. Sa'ad bin Abi Waqqas ni cerita, tuan-tuan, dalam peperangan Uhud, Nabi ketika diserang, tuan-tuan, kali yang kedua tu Nabi berunuk jatuh dalam lubang. Bila jatuh dalam lubang, patah giginya, datang musuh main nak bunuh Nabi. Nabi ada benteng tu, perisai tu, Nabi tepik, pap, kata pecah. Bila pecah, tuan-tuan, sepihan besi tu tikam dahi dia. Datang Sa'ad bin Abi Waqqas tengah kata, dia pergi pegang tu, dia tarik. Dia tarik, Nabi kata sakit. Nabi pun makhluk Allah macam kita juga. Sakit. Sa'ad Abi Waqqas dia buat macam mana? Setengah sahabat kata dia guna mulut dia, dia gigit. Dia gigit, dia tarik, tuan-tuan. Patah gigi nak. Dia tarik, patah gigi, keluar tu besi tu. Sampai patah gigi ni, berdarah gusi. Nabi kata sampai tu, hang tak sayang gigi kamu lah. Apa kata Sa'ad? Aku lebih sayang kamu ya Rasulullah daripada gigiku yang patah ini ya Rasulullah. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Cuba tengok Sa'ad bin Abi Waqqas, salah seorang yang diberi khabar gembira dengan syurga. Ni Nabi habaq kat dia syurga dah. Cuba tuan-tuan bayang tengok kalau tuan-tuan duduk dalam ni. Saya habaq, mana sini Muhammad bin Abdullah? Ada tak? Siapa nama Muhammad bin Abdullah? Dia ahli syurga. Tuan-tuan seronok tak? Tak payah sembahyang dah. Ni Sa'ad bin Abi Waqqas ni, Nabi habaq kat dia ahli syurga dah. Macam Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, Nabi dengar tapak kaki di syurga. Kalau saya macam mana? Oh, syurga dah. Payah ngajak. Tidak. Tapi tuan-tuan, bila Nabi tanya, wahai Bilal, aku dengar tapak kaki kamu di syurga. Hang duk seret, ceret. Apa amalan hang? Apa kata Bilal? Aku ni ya Rasulullah, lepas aku ambil wudu, aku akan solat 2 rakaat sunat wudu. Sentiasa berwudu, sentiasa solat. Solat aku ni dalam wudu aja. Oleh kerana hang jaga wudu dan solat 2 rakaat lepas apa nama wudu, solat wudu, sunat wudu, aku dengar tapak kaki hang di syurga. Kalau saya, dia kata, Allah kali, aku dengar tapak kaki hang di syurga. Tak mai dah malam ni, tuan. Duk nanti lah, bila nak mati ni syurga dah. Tapi tengok ni. Seorang sahabat Nabi ni, Sa'ad bin Abi Waqqas, yang Nabi habaq dekat dia ahli syurga. Ketika puterinya datang mengambil sambil menangis di sisi kepalanya, Sa'ad sedang sakarat, dia pun menghadapi sakaratul maut. Ia mengatakan, apa kata ni yang Sa'ad ni jamin syurga? Wahai putriku, janganlah menangis. Dia kata, jangan teriak. Dia kata, demi Allah, sesungguhnya aku termasuk ahli syurga. Tengok, orang yang macam ni, sebab dia ada preparation dah. Dia prepare. Macam mana, tuan-tuan? Orang ni dia dah dapat kabar gembira dah. Dia pulun nak jadi ahli syurga. Macam tuan-tuan lah. Okey, Abdullah Khairi, bulan 8 ni saya nak hang dilantik sebagai pengarah pendidikan. Kita buat kerja tak? Saya buat kerja. Tak, kita akan pulun ni. Pengarah pendidikan bulan 8 tu. Tuan-tuan, saya bukan bulan 8 ni bukan pengarah, menteri pendidikan. Tuan-tuan tengok. Ni. Kita buat macam mana? Ni kerja ni. Sungguh-sungguh tak? Sungguh ha. Kempen tak kira lah. Pengarah pendidikan. Macam tu juga Sa'ad ni, Nabi habaq dia ahli syurga. Dia berlumba-lumba, tuan-tuan, untuk jadi ahli syurga. Sa'ad dia mati, puteri dia teriak. Dia kata, apa tak payah teriak lah, aku ni ahli syurga. Macam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni hebat, tuan-tuan. Kalau siapa pergi Taif, tuan-tuan, ada kubur Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di Taif, ketika di Taif Nabi dakwah. Kita ingat kan peristiwa ketika Nabi pergi dakwah bersama dengan Zaid bin Harisah, pembantu dia, ataupun lebih kurang macam anak angkat dia. Zaid ni anak angkat Nabi tu. Sampai nak bagi nama Zaid bin Muhammad, turun ayat. Sebab tu kalau anak angkat, jangan bagi nama kita. Nak bagi nama kita boleh juga. Contohnya Zaid Abdullah bin nama pak dah.
Nama saya Abdullah Khairi. Adapun Zaid Abdullah Khairi bin pak dia. Dia tu boleh kan? Oh, nama 3. Tak payahlah nama pak angkat. Buat dilarang tuan. Zaid, daripada nama Zaid bin Muhammad. Sebenarnya Zaid bin Harisah lalu ditukar. Ni bersama dengan Nabi ni. Kalau tuan-tuan dapat anak kan, nak bagi macam itulah. Kalau nama Aminah, mampu tuan-tuan. Aminah Abdullah Khairi binti Yusuf. Oh, penino. Ini anak siapa ni? Sebab nama Aminah Abdullah Khairi binti Yusuf. Tak payah kan. Kalau lelaki tu tak apalah. Muhammad Abdullah Khairi bin Yusuf. Tu dah beza tu. Jadi bersama ni Nabi dilontar dengan batu ni berdarah kaki. Sehingga datang Jibril, ya Muhammad, mau dah aku ambil bukit ni aku hampak atas penduduk Taif. Jadi kata jangan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi ma yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah, Allah bagi hidayah. Ya Allah, kau bukalah pintu hidayah kepada penduduk Taif. Kalau ikut tuan-tuan Jibril nak ambil bukit tu, siapa pergi Taif tahulah. Bukit tu tuan-tuan besar. Sekali kalau Jibril angkat, pum tu, hancur Taif. Taif hancur. Tapi Nabi minta apa? Ya Allah, bukalah pintu hidayah kepada mereka ni. Dengan izin Allah tuan-tuan, Allah buka pintu hidayah lepas Fathul Mekah. Lepas pembukaan kota Mekah, Taif Islam semua. Siapakah guru yang pertama yang Nabi hantar? Abdullah bin Abbas. Nabi duduk 40 hari di sana tuan-tuan. Nabi pernah duduk 40 hari. Lepas 40 hari dihantar Abdullah bin Abbas duduk sampai mati. Dia jadi guru. Dia ni apa? Dia ialah maula kepada Nabi SAW. Cuba tengok saat kematiannya. Maula ni pembantu Nabi, duduk rumah Nabi. Di mana ada Nabi dia ada. Nabi nak minum dia boleh angkat cawan bagi tu maula, pembantu. Ketika kecil tuan-tuan, Abdullah bin Abbas ini macam mana duduk dengan Nabi? Nabi pegang dada dia, Nabi doa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil waj'alhu min ibadikas salihin. Tu doa tu kepada Abdullah bin Abbas. Ya Allah, bagi dia faham agama, bagi dia faham Al-Quran, jadi dia orang yang soleh. Dia ni tuan-tuan boleh faham ilmu Al-Quran. Itu nama ta'wil. Dia boleh ta'wil Quran. Ayat ni turun pasal apa? Kenapa? Ni di mana turun? Punya dahsyatnya Abdullah bin Abbas. Tuan-tuan, di saat dia nak mati kan, semua sahabat ni, orang yang ada ni pakat tengok dia mati tuan-tuan. Mereka siap mandi kapan, siap sembahyang. Ketika nak bawa mayatnya masuk ke dalam ni liang lahat, tiba-tiba yang duduk di atas tu dengar apa tuan-tuan? Dalam kubur itu, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tu dalam kubur tu terdengar suara, wahai jiwa yang tenang, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan, kembalilah kepada Tuhanmu yang mardiyah, dengan redha meredai. Itu dia. Dikatakan kepada dia ni, katakan kepada dia syurga untuk dia. Allahu akbar. Kalau kita macam mana nak masuk tu, dengar, wahai Abdullah Khairi, syurga menanti kamu. Lari habis tinggal. Bro, aku di atas orang-orang tu apa? Ni dengar ni kata apa? Ni masuklah ni. Ni wahai jiwa yang tenang. Mereka masuk Abdullah bin Abbas dalam yang lahat dengan ayat Quran yang dibaca. Sebab apa? Dia hafal Quran, dia boleh faham Quran. Allahu akbar tuan-tuan. Hebatnya Abdullah bin Abbas. Kita nama Abdullah bin Abbas ke? Kita boleh pakai tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, itu saat kematian manusia yang nampak apabila dah dijanji syurga. Sebab tu sahabat Nabi hebat tak hebat? Macam Anas bin Nadar. Cuba tengok Anas bin Nadar. Anas bin Nadar ni tuan-tuan, orang yang beriman ni Allah bagi dia bau syurga. Anas bin Nadar dalam peperangan Uhud, dia habaq kat Sa'ad bin Mu'az. Wahai Sa'ad, di sana ialah tempat peperangan Uhud. Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku telah mencium di bawah kaki Jabal Uhud itu bau syurga. Tu Anas bin Nadar. Bau syurga dah bau. Kita berkentut nak. Ni bau syurga dah bau. Akhirnya dia lawan tuan-tuan, dia gugur syuhada di kaki Bukit Uhud. Dia dah bau syurga dah. Kemudian bila dia mati tuan-tuan, orang pergi tengok tuan-tuan, tak kenal mayat Anas bin Nadar. Ni potong tuan ni, hancur semua ni badan dia. Tak tahu ni siapa ni. Tiba-tiba adik dia main tengok-tengok tuan-tuan, kenal jari. Jari itu dia kenal. Mungkin ada tanda ke? Dia kata, oh, ya Rasulullah, inilah abang aku Anas bin Nadar. Ada muka macam manusia dah, kelai habis. Tapi sebelum dia nak mati, bau syurga.
Kalaulah kita buat preparation tuan-tuan, semayang pun tak tinggal, puasa pun ada. Sebab tuan-tuan kena ingat, ni disebut kan dalam satu kisah tu. Kalau tuan-tuan rasa hati tak tenang, apa nama, hidup ni sentiasa sakit lah kan, pergi klinik pun tak mau lega, pergi doktor pakar pun tak tahu. Tuan-tuan nak buat apa? Senang kan, Nabi periksa abang kat kita. Siapa yang sakit tak mau lega, tak tahu nak buat apa dah, Nabi kata sumu tasihu, puasalah sihat. Siapa yang sakit demam tak mau kebah-kebah, tuan-tuan try puasa sihat bang. Sebab Nabi sebut sumu tasihu. Ni kita hidup ni beramal. Contohnya orang yang ni hati tak tenang, hati tak tenang, Allah tak tenang, ni Nabi kata apa? Sembahyanglah awal waktu, hati tenang. Sembahyang awal waktu. Cuba tuan-tuan, hati tak tenang, ya Allah, tersalah. Try tuan-tuan 40 hari awal waktu, tuan-tuan takbir bersama imam, hati tenang. Sebab apa? Sebab siapa yang sembahyang berjamaah subuh sama dunia dan isinya. Ni bagi hati tenang tuan-tuan. Ni ada orang kata, ustaz, suami saya suka marah, saya pun panas baran. Ni Nabi kata apa? La taghdab, innal ghadab minasyaitan. Jangan marah syaitan. Khuliqal syaitan min nar. Jadi syaitan daripada api. Tudfi'un nar bima, dipadamkan api dengan air. Maka Nabi kata, kalau duk marah, ambil wudu, selesai. Ni tuan-tuan, Tuhan bagi kat kita macam-macam ni. Kalaulah kita hidup ni prepare. Contohnya muka tak berseri. Di dalam hadis kata, kalau muka tak seri, tengok tak cun. Wahai kakak-kakak, nak cun mudah aja. Nabi kata qiyamul lail, menyerikan wajah kamu. Qiyamul lail, seminggu sekali bangun dah, wajah berseri. Orang tengok rasa rasa macam tua dah, tapi muda lagi dia ni. Tua ke muda tu, cun lah. Bukan orang lelaki tau, perempuan. Kalau yang tu cun, kunyit nama dia. Ni nak apa? Bangun qiyamul lail. Nak cerita tak reti, ibadat ni kena buat, bukan boleh cerita. Siapa buat dia tahu dia dapat nikmat dia. Tuan-tuan, banyaklah. Sebab tu tuan-tuan, apa yang disebut tu dibuat oleh sahabat. Sebab tu mereka dah prepare dah. Bila kata nak mati tu, jangan menangis, sebab syurga menanti aku. Kalau kita dah buat ibadat, kita tak susah hati tuan-tuan. Betul tak? Tak takut nak mati. Sebab mati ni semua orang mati, tapi kita prepare kan. Kata sembahyang sunat, aku buat dah kan. Aku puasa sunat, ada. Aku Quran baca, ada. Zikir, ada. Ini nak takut mati apa? Takkan kot kan. Kita duk buat ni, Allah nak masuk neraka. Kita kena husnudzan dengan Allah. Buat benda baik. Tuan-tuan, buat baik dah dengan ayah kita, jaga elok. Ayah kita nak makan, kita suap kan. Ayah nak berak, kita basuh. Takkan dia nak maki kita bang? Dia nak maki tak? Kita sampai dah, ayah kata apa? Ayah nak makan, kita ambil suap kan. Tak mau nak makan apa? Roti canai, pergi beli roti canai, suap. Roti canai tak sedap. Itu nak makan apa? Nak makan asam katok. Katok kepala ayahnya cuma. Dah sabar juga, dia ambil makan. Dah, apa dia nak kita bagi, ayah marah. Ada tuan-tuan, jangan duk bohong. Kita ni ayah ada anak, mat, dia ambil tak kunci ayah? No, dia ambil, mat. Alamak, lupa pula dah. Seluar ayah tak ada, ambil sat. No, dia ambil tu, mat. Tuan-tuan, kita nak marah anak kita, puji selalu. Anak aku hak tu bagus, suruh buat apa ringan tangan. Betul tak? Kena hana mudua. Nama apa? Usop, ambil kunci ya. Kunci apa? Ayah ada tangan, ambil sendiri. Kita pun suruh kali tu lepas tu tak suruh dah, pergi jumpa orang lain. Usop ni aku tak tahu nak buat apa. Mat bagus, usop ni kalau mampus elok. Betul tak? Macam tu Allah, semua kita buat, Allah marah oleh. Takkan kot Allah tak ada. Allah ni ada tuan-tuan. Lampu PHW 7073, lampu tak tutup, berim tak dapat lagi, sila tutup. Dia kata dah. PHW 7073, tutup lampu tak tutup, lupa. Sebab tu tuan-tuan, ni kita buat apa yang Allah suruh buat lah. Sebab apa? Tuan-tuan kena ingat, ustaz ni bila dia ceramah, dia kena ada amal ma'ruf nahi mungkar. Kalau suruh saja orang tak marah. Saya tuan-tuan jangan lupa lepas subuh zikir, orang marah.
Orang kata bagi ustaz tu. Jangan lupa tuan-tuan hari Jumaat baca ayat kursi. Orang marah tak? Orang tak marah ustaz tu. Tuan-tuan jangan lupa kita kena baca Quran 2 ayat setiap hari. Orang marah tak? Tak. Tapi cuba mungkar, kita canggah. Orang marah. Nabi tuan-tuan bila dia diutuskan wa'anzir ashiratakal akrabin, berikan peringatan kepada warga kamu yang hampir, dia kata apa? Sampai naik Jabal Qubis, wahai Arab, wahai Quraisy, di belakang sana ada musuh nak serang, hang percaya tak? Hampa percaya? Dia kata apa? Antal amin, antal al-amin. Hang ni orang al-amin, amanah, tak pernah tipu. Sadaqta ya Muhammad, hang ni betul Muhammad. Tiba-tiba Nabi kata apa? Ya Quraisy, qul la ilaha illallah. La ilaha illallah tu orang faham. La tu menafikan, la ilaha isbatkan ilaha. La tu menafikan apa yang disembah. La ilaha illallah. Bila kata la ilaha illallah tu menafikan penyembahan berhala. Itu orang marah. Ustaz kalau kata okey zikir tak marah, tapi dia kata oi, rokok jangan hisap, marah lalu. Dia boleh bangun belah balik. Saya pernah pergi ceramah, dia kata, Pak Ustaz nak ceramah apa? Ceramah lah. Nak hentam kerajaan pun hentam. Rokok jangan sebut. Dia apa kat saya? Yang tu orang tak suka. Bila Ustaz datang canggah aja, dia marah. Macam itulah bila Nabi kata apa? La ilaha illallah. Bangun Abu Lahab. Abu Lahab yang Nabi lahir buat akikah kepada Nabi seekor unta. Abu Lahab buat akikah kat Nabi seekor unta. Panggil tuan-tuan ni pembantu dia, suruh menyusu Nabi SAW. Susu Nabi SAW. Tuan-tuan, Ummu Aiman yang jaga tu, ni siapa ni? Ni bibi Abu Lahab. Ketika bila disebut la ilallah, Abu Lahab bangun. Alihadza jama'tana, yang ni hang kumpul kami. Taballaka ya Muhammad, celaka hang Muhammad. Dia. Sebab tu tuan-tuan ingat, dalam hidup kita ni bila sebut benda baik memang orang suka, tapi bila kita canggah dia cukup marah. Tapi canggah ni kena buat. Dia ada amal ma'ruf wan nahyul 'anil munkar ni, cegah munkar ni susah ni. Susah nak buat tuan-tuan. Sebab tu kita dah buat dah. Allahu akbar, baik buat dah, munkar pun tak buat dah. Elok. Takkanlah Tuhan nak masuk kita neraka no. Sebab kita manusia biasa yang tak jumpa Nabi pun, Nabi tak pernah tengok tuan. Tuan pernah tengok Nabi tak? Tapi tuan-tuan tetap beriman. Nabi kata, aku ada orang yang paling dekat dengan aku. Mereka ini ahli syurga. Sahabat angkat tangan. Kami ke ya Rasulullah? Tidak, kamu ialah sahabat aku. Tetapi mereka ini ikhwan aku. Ikhwan. Siapa ini? Sahabat kata, mereka ialah umat-umat akhir zaman yang mereka tak pernah tengok aku, tak pernah berhadapan dengan aku, tak pernah melihat lidahku berbicara, tetapi mereka sayang kepada aku. Mereka ini ikhwan aku. Siapa mereka tu? Kita. Tuan-tuan pernah tengok Nabi tak? Saya pun tak pernah tengok. Cuba bayang tengah duk ceramah ni, Nabi masuk, dia tolak pintu, bercahaya ya. Aku Muhammad Rasulullah. Tuan-tuan nak tunggu saya ke nak pergi sana? Tinggal saya tuan-tuan, bagi peluk dia kan. Saya pun tak ingat tuan-tuan nak aku awal lagi. Sebab saya tengok dulu, tuan-tuan duk tengok saya. Saya terlapak awal lagi. Tapi saya pun tak tahu muka Nabi macam mana. Saya pun tak pernah tengok. Duk cerita pasal Nabi, bila cerita saya umat. Sebab apa? Sebab kita duk pi selalu kan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Tak pernah dengar pun Nabi jawab salam. Tapi Nabi kata apa? Sesiapa yang selawat dekatku, Jibril akan bawa selawat ini sampai dekat kubur aku. Jibril akan sampai salam kepada aku dalam kubur. Aku jawab salam tersebut. Ya tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kita umat akhir zaman yang tak pernah tengok Nabi, tak pernah pun tengok Nabi semayang macam mana. Tuan-tuan, tak pernah tengok Nabi semayang, tapi kita tengok ulama-ulama semayang. Jangan duk tanya pula, Ustaz nak tanya Ustaz, dalil rokok macam mana? Dalil rokok apa dia? Dalil i'tidal. Saya pun tak hafal dalil tu tuan-tuan. Saya tengok ada ulama buat macam tu. Tuan-tuan nak tanya dalil semua mampu ya. Ibadat ni kita, sebab tu saya kita tengok ulama-ulama buat, kita buat lah. Kan? Sebab kita nak mengaji semua macam tu, semua nak dalil mampu ya. Ni ustaz ni. Ustaz sudut pasal apa lama? Mana dalil dia? Oh, mampu ya. Ada tak dalil? Tuan-tuan hafal tak? Kalau aku tak hafal, hampa lagi tak hafal. Betul tak? Kita orang yang bahasa ni ikut aja tuan-tuan kan. Sebab apa? Itba', kita ikut. Kalau dia masuk syurga, kita jamin masuk syurga sama-sama. Ni depa dah prepare dah. Yang sahabat-sahabat tadi, ia benar, maka selamat untuknya.
Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersaksi untuknya bahawa ia masuk ahli syurga. Sebab Nabi dah sebut dah, di antara orang yang masuk syurga asyarul mubasyirin fil jannah, 10 orang jamin syurga, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas yang jamin syurga. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah Muawiyah ni dia tak sebut juga sebagai khulafa ar-rasyidin. Khulafa ar-rasyidin 4 aja. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali. Sampai Muawiyah ialah kerajaan Umayyah, tidak dilantik sebagai khulafa. Dia disebut mulukiyah. Maksudnya apa? Sultan, raja yang memimpin. Contohnya dia akan lantik anak dia, anak ni lantik anak dia, anak ni lantik anak dia. Itu mulukiyah. Raja-raja yang dilantik. Muawiyah ni bin Abi Sufyan bin Umayyah bin Khalaf. Sebab tu disebut kerajaan Bani Umayyah. Lepas jatuh kerajaan Bani Umayyah, naik kerajaan Bani Abbasiyah. Ini Ahlul Bait. Lepas tu tuan-tuan, kerajaan Abbasiyah ni tuan-tuan hebat tak hebat? Allah bagi kepada mereka ni banyak orang alim. Alim banyak ni. Bila alim semua tuan-tuan, menyebabkan mereka tak seimbang. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, kalau mengaji ni biar ada 3 ilmu ni. Pertama, mesti ada aqidah. Kemudian ilmu fiqh, dan kena ada tasawuf, kena ada ni. Kalau mengaji saja bab-bab fiqh kan, tapi tak ada tasawuf, dia akan jadi fasik. Bab fiqh ya, tapi tasawuf tak ada, jadi fasik. Tapi kalau mengaji tasawuf saja, tak ada ni ilmu ni, ilmu fiqh, dia akan jadi kufur kepada Allah. Sebab tu kena ada 3 ni tuan-tuan, kena ada. Kalau boleh dah mengaji dah bab akidah, mengaji dah bab fiqh, kena mengaji bab tasawuf, baru kita sembahyang ada khusyuk. Kalau mengaji bab fiqh saja, dia jadi macam mana? Mengaji bab fiqh saja, tak mengaji bab tasawuf. Fiqh pandai, tiba-tiba simpan duit harta sampai nak cukup haul, dia kata apa? Ikut fiqh. Macam mana tak mau bagi cukup? Seminggu lagi nak cukup haul, dia pun ambil harta tu bagi kat bini dia. Maka tak kena keluar zakat. Ikut fiqh. Kemudian bini dia kata, oh dah bagi kat saya abang, nah abang ambil balik, bagi balik kat abang. Kena zakat tak? Tak kena, tak cukup setahun. Dia buat duk main. Sebab apa? Sebab tak ada tasawuf. Tapi orang yang tak tahu ni, bukan saja tak ni nak bagi cukup haul, apa yang ada lagi bagi. Itu orang tasawuf. Sebab tu kita kena mengajar. Ada orang kata tasawuf ayat acak. Kalau mayang tak ada tasawuf, dia takkan ada tuan-tuan. Yang kata khusyuk tu macam mana? Khusyuk ni macam mana? Tuan-tuan, macam kita duduk batas bendang. Tuan-tuan bila duduk batas bendang, di antara bendang ke bendang tu ada apa? Ada batas ke tak? Batas tu, bahasa surat dia tak sebut batas, dia sebut pematang. Yang tuan-tuan kata pematang tu, pematang ialah batas yang memisahkan bendang di antara bendang. Kita jalan atas bendang tu besar, batas dia besar mana? Besar ni ya. Tuan-tuan jalan, tuan-tuan boleh jalan betul ke jatuh? Tuan-tuan tak pernah tengok bendang ke? Oi, bentang lampau duduk kat taman ni, bila jalan kita terleceh jatuh kan, jatuhlah bendang. Bila jatuh naik balik. Macam tu sembahyang orang yang macam kita. Allahu Akbar, Fatihah 40 tahun dah baca, dia akan tersasar, jatuh, naik balik, tolong naik balik. Jalan atas bendang jatuh, tuan-tuan rebah tu ya, jatuh beru, habis segala nu, bekas semai langgar habis. Tak, tuan-tuan naik balik, jatuh naik balik sampai hujung. Macam tu solat orang biasa. Bila jalan atas batas Allahu Akbar, jatuh naik balik. Sebab kita orang biasa tuan-tuan. Bila naik balik, insya-Allah kita akan sampai penghujungnya. Asyhadu an la ilaha illallah, assalamualaikum warahmatullahi habis. Insya-Allah kalaulah dapat sikit khusyuk pun jadilah. Sebab kita orang biasa yang tak pernah tengok Nabi, tak pernah jumpa tabi'in, tak pernah jumpa pun. Jangan jumpa kat ustaz yang macam-macam kita ya. Jadi kita tetap juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan sebut tadi, bila mereka ni mengaji ilmu banyak ni, kerajaan ni, bina ni, apa jamiah, universiti, buat maktabah banyak-banyak. Tetapi tuan-tuan, nahi mungkar tak ada. Apa nak buat maksiat buat aku tetap aku. Bila buat macam tu, tak ada Islam yang ditegak, Allah datangkan bala umum. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, kalau Taman Selasih ni hebat, buat ma'ruf bagi mungkar tak cegah, tuan-tuan tengoklah Allah datang bala umum. Bala umum macam mana? Dia tak kira siapa.
Ni Allah datang bala umum, Allah hancurkan kerajaan Abbasiyah dengan Allah datangkan tentera-tentera Mongol. Mongol mai serang. Siapa yang pimpin? Genghis Khan. Siapa ketua panglimanya? Holago mai serang, bunuh habis ulama-ulama. Ulama semua kena bunuh. Kitab yang mereka susun tu dalam maktabah pustakaan tu diambil oleh Holago, tuan-tuan, dimasukkan dalam sungai Furat, dijadikan sebagai jambatan untuk lalu sungai Furat. Punya hinanya orang Islam apabila mereka meninggalkan ni nahyul an munkar, cegah mungkar. Ni pijak kitab tu sampai sungai tu ayat yang jernih jadi hitam sebab dakwat kitab-kitab ulama. Allah hina semua. Ni darah ni tuan-tuan seperti mana banjir, dibunuh ulama-ulama, diletak, dibunuh. Macam ni, macam laut darah. Allah jatuhkan tuan-tuan Islam, kerajaan Abbasiyah. Tuan-tuan tengok, siapakah Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan, kerajaan Umayyah menjelang kematiannya? Dia khalifah yang pertama, turun daripada atas kursinya, dia turun. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah ni jangan hina dia. Sebab apa? Dia banyak merawi hadis. Ada orang tuan-tuan, sebab dia lawan dengan Sayyidina Ali, kan? Bila lawan tuan-tuan dalam peperangan Siffin, diletakkan Quran di hujung pedang oleh Amr bin al-As, panglima dia. Akhirnya tuan-tuan, Sayyidina Ali terbunuh, termasuk juga Sayyidina Husain dipenggal kepala dia. Ada orang tak suka dengan dia, kutuk dia, tambah-tambah Syiah lagi tak suka. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita sembahyang jangan ikut Syiah. Semayang macam mana? Allah Syiah ni dia akan angkat ni. Allah. Dia akan angkat. Tuan-tuan tengok Syiah semayang. Allah. Dia 4 kali. Kita pun ada ikut Syiah dah. Allah. Astaghfirullahaladzim. Tak masuk. Allah. Astaghfirullah. Tu. Tengok siapa 2-3 kali tu Syiah lah tu. Taubatlah tuan-tuan. Jadilah ahli sunnah wal jamaah. Sekali takbir sudah. Ini doa Allah. Astaghfirullahaladzim. Gelak apa lagi Aisyah kita tengok. Ramai geng Syiah di sini tuan-tuan. Ni. No. Khalifah Muhammad membuka Permaidani. Dia turun daripada kursi tu, dia buka Permaidani dan menyungkurkan wajahnya di tanah seraya berkata, dia buka Permaidani tu, dia letak tanah ni, dia letak muka di atas tanah. Dia kata apa? Maha benar Allah. Lalu dia baca Al-Quran, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubqasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Sadaqallahul aliyul azim. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, ni baca Al-Quran, dan perhiasannya, nescaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Kemudian ia mengatakan, bila dia baca ayat ni tuan-tuan, dia kata apa? Aku tidak mempunyai yang lebih menetap daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tengok orang yang hebat ni. Kisah ini terdapat dalam wasiat para ulama, tetapi sanadnya perlu ditinjau ulang. Maksudnya sanad dia tak berapa sahih. Kemudian ia berkata, apabila aku mati, kapanlah aku dengan burdah yang aku ambil daripada Rasulullah. Sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi dekat Damsyik, ada jubah Rasulullah SAW. Dia kata ambil burdah tu. Burdah tu tahu burdah apa? Selendang kan? Burdah yang aku ambil daripada Rasulullah SAW. Dia kata, lihatlah pada botol yang berada di Dewan Pejabat Negara. Ada satu botol tuan-tuan dekat pejabat tu, apa dia? Yang berisi kuku dan rambut Rasulullah. Kalau tuan-tuan pergi Damsyik ataupun pergi dekat Turki, ada botol yang disimpan janggut dan rambut Nabi SAW, termasuk kuku. Dia kata ambil tu dekat pejabat aku tu, kuku dan rambut yang simpan dalam botol tu. Kemudian dia kata letakkanlah itu di kedua mataku dan hidungku.
Kemudian ia pun pulang ke rahmatullah. Tengok tu, dia pesan apa? Supaya letakkan tu semata-mata apa? Supaya kokolah dapat syafaat Nabi SAW. Nak dapat apa syafaat? Kalau hidup kita tak pernah selawat, tak ada harapan lah. Kita pun sama. Sebab apa? Abdullah bin Ubay, anak dia pergi jumpa, ya Rasulullah, bapa aku dah mati ya Rasulullah, boleh tak aku nak minta jubah kamu? Nabi bagi jubah tuan-tuan kepada anak Abdullah bin Ubay. Lalu dikapankan Abdullah bin Ubay ni. Tuan-tuan tahu Abdullah bin Ubay itu siapa? Orang yang munafik. Munafik dia ni, munafik. Bila semayang duduk belakang Nabi. Tapi di belakang dikutuk Nabi. Semayang belakang Nabi. Tapi hina Nabi, kutuk Nabi. Peperangan Uhud, peperangan Badar, semua ni duk hasut Nabi supaya apa? Supaya Nabi dan para sahabat dibunuh. Dia mati tuan-tuan, anak dia pergi jumpa Rasulullah, bapa aku dah mati, boleh aku dah minta jubah kamu? Nabi bagi tuan-tuan. Bila bagi, dikapankan Abdullah bin Ubay dengan jubah Nabi. Ketika tuan-tuan nak pergi semayang, ni Umar Al-Khattab kata, ya Rasulullah, dia munafik ya Rasulullah, jangan semayang. Nabi kata, Nabi buat tak tahu. Nabi nak pergi semayang, Allah turun ayat tuan-tuan, menempelak ni sembahyang kepada orang munafik. Sebab apa? Sebab hebatnya Umar Al-Khattab yang disebut sebagai pendahulu wahyu. Apa pendapat dia tuan-tuan seiring dengan wahyu tu? Imam Umar. Sebab tu setengah kata kalau ada Nabi selepas pada Nabi SAW, Umar lah orangnya. Sayyidina Umar hebat tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cuba tengok dia kata sini. Sambung lagi, menjelang kematiannya. Nah, ni yang lain pula tadi Muawiyah bin Abi Sufyan. Menjelang kematiannya, Harun al-Rashid berdiri. Harun al-Rashid ni seorang khalifah kerajaan Abbasiyah. Berdiri menghadapi pasukannya, tenteranya. Duduk depan tenteranya. Ia memandang pasukannya dan berkata, dia habaq dekat tentera dia ni, wahai zat yang tidak akan hilang kekuasaannya. Apa zat yang tak hilang? Allah. Wahai zat yang tak akan hilang kekuasaannya. Dia nak habaq, hari ni aku kuasa tak ada dah, dia kata. Sebab dia saat dia nak mati tu. Rahmatilah orang yang telah hilang kekuasaannya. Hari ni aku tak ada apa dah. Harun al-Rashid ni tuan-tuan hebat lah. Tuan-tuan, abang ipak dia nama seorang wali Allah. Abang ipak kepada Harun al-Rashid. Tuan-tuan tahu nama apa? Seorang Syekhul Kabir Bahalul nama dia. Abang ipak kepada Harun al-Rashid, nama Bahalul. Tuan-tuan bagilah nama anak Bahlul. Kita kalau Bahlul teruk, sebenarnya Bahlul tu seorang wali Allah. Bahlul. Bahlul. Abang ipak kepada Harun al-Rashid tuan-tuan, namanya Bahlul. Janganlah tuan-tuan kubur nama Abdullah Khairi tak apa lagi. Bahlul nanti tuan-tuan kena maki semua hidup tuan-tuan. Al-Wasiq, yang menjabat khalifah sudah Mu'tasim. Ini kerajaan Abbasiyah di saat-saat nak lahir. Seorang khalifah yang sangat bengis, yang telah membunuh Ahmad bin Nasir Al-Khazai, seorang alim yang masyhur, seorang alim di dalam kepimpinan Ahli Sunnah wal Jamaah, dan salah satu tokoh ulama, Ahmad bin Nasir Al-Khazai, yang memiliki kitab Iqtisam bil Kitab wal Sunnah. Tengok saat Ahmad bin Nasir menghadapi Wasi'. Ni saat ni Ahmad menghadapi Wasi' ni, orang yang bengih ni. Wasi' mengucapkan untuk mengatakan bahawa Al-Quran adalah makhluk. Dia kata Quran tu makhluk. Ia menolak dan mengingkari, tidak sudi dan tidak menyerahkan. Al-Wasi' naik berang lalu menyerangnya dan dengan tombak dan menusuknya hingga menyembelihnya seperti menyembelih seekor kambing. Cuba tengok. Ini dahsyat tak dahsyat tuan-tuan. Masa tu mereka menganut pahaman Mu'tazilah. Mu'tazilah. Sebab tu saya kata tuan-tuan, kita ni kalau mengaji fiqah, mengaji tasawuf, mengaji tauhid, kena mengaji 3 kali. Jangan orang main terus mengaji tasawuf. Bila mengaji tasawuf tu yang ada mengaji, dia kata apa? Sesungguhnya aku ni sembahyang tidak penting bagi itu. Ini ucapan orang tasawuf. Kalau tuan-tuan mengaji tasawuf, sembahyang ini tidak penting bagiku.
Kita ingat macam mana? Kita baru mengaji, menunjukkan sembahyang tak payah. Sebenarnya bagi orang tasawuf, sembahyang tu tak penting. Ialah sembahyang itu tidak menjadi beban kat aku dah. Yang tu bagi biasa bagi aku. Aku nak buat ni yang lebih lagi. Tu orang mengaji tasawuf. Banyak orang mengaji separuh aja, tiba-tiba dengar ayat sembahyang itu tidak penting bagiku, tak sembahyang terus. Ada tuan-tuan yang mengaji sifat apa? Wahdatul wujuh. Tuan-tuan dengar tak? Ada tasawuf dekat kampung saya ada. Mengaji sifat 20. Mengaji Tuhan Allah tu ialah daripada Tuhan tu ialah Allah, kita jadi daripada nur Allah, nur Muhammad pada kita tu ialah nur Muhammad, kita ialah Tuhan. Siapa kita? Tuhan. Tuan faham tak? Penin bah. Lain kali tak semayang. Ada tuan-tuan, orang jumpa saya. Dia tahu suami saya tak semayang dah, mengaji tasawuf. Itu bukan tasawuf tuan-tuan. Nabi ni bengkak kaki tu yang jamin syurga. Kita tiba-tiba main kata tak mau semayang, penin kita. Ada tuan-tuan. Jadi mudah semayang pakai niat pada. Allah tak tahulah mengaji macam mana. Kita ya Allah kan, kalau boleh nak semayang bagi banyak tak larat ya. Kalau larat tu nak buat tak larat. Masa nak larat nak buat semayang 2 rakaat dan dah rehat. Kalau boleh buat lagi, dia tak larat lah. Tu pasal nak buat lagi. Ni dia pun tak mau semayang. Kalau tu seronok tu. Kalau Nabi mai dia kata hang ahli syurga, saya pun tak mau semayang. Bukan senang tuan-tuan nak bangun tuan-tuan kan. Bangun malam-malam. Kita tak tahulah, kalau tak rasa kekuatan dalam tak buat tu. Tapi duk fikir aku ni mati lah ni. Sebab tuan-tuan Imam Ghazali tuan-tuan umur 40 dia mengajak umur 40. Dia mengajak. Habis umur 40 dia tulis kitab pula, dia tak mengajak dah. Imam Ghazali. Ni umur 50 dia tulis, daripada 40 sampai 50 dia tulis kitab. Tu yang keluar Minhajul Abidin, Riyadhus Salihin. Ni Imam Ghazali kan. Apa nama? Minhajul Abidin. Satu lagi apa? Kitab yang dekat sangat tu, Ihya Ulumuddin, nampak ni kan. Ni semua ni yang tulis oleh Imam Ghazali sampai umur 50. Umur 50 dia tak tulis dah. Orang tanya, wahai Imam Al-Ghazali, kenapa tak tulis? Dia kata, aku berhenti menulis dan mengajar kerana aku bersiap untuk menghadapi saat kematian aku. Umur 50 siap dah. Kita umur 60 duk tukar sport rim baru ni. Allah. Duk galut lagi ni cucu kita nutuk tu. Cucu tak mai hari ni lah, rindu lah. Apa menampak lah, orang tak fikirlah tu, oi hari ni nak baca Quran, duk fikir cucu. Allah, sudahlah tuan-tuan. Duk fikir lah ni duit APF tu bila nak keluar atau umur 60 dah. Kalau keluar nak buat rumah baru kepala otak hang 62 hang nak mampus dah weh, 22 tahun dah. Rumah tu ada tuan-tuan. Tuan-tuan ingat simpan duit tu. Ni anak faraid lah. Anak faraid lah. Umur 60 pencen larat tak? Larat tu 60. Allah, naik tangga jadi cikgu tuan-tuan. Dia tahu lah. Cikgu umur 60 naik tangga nak pencen tu. Kena kelas tingkat 4. Berhenti 8 kali. Kelas mula pukul 9, dia sampai 9.45. Habis kelas dah, baru sampai. Tu pun sembang nak dapat pencen. Dia kata nak buat rumah baru. Saya duk tengok nak naik atas pun tak larat dah. Rasa nak turun ke bawah dah. Tu pun duk fikir ni pencen nak buat rumah baru. Allahu Akbar tuan-tuan. Kau abang fikirlah kita ni nak pi dah. Imam Ghazali umur 50 prepare nak mati lah. Quran kalau boleh bacalah bang, bacalah, tolonglah baca. Saya duk peringat saya ni supaya saya peringat juga baca. Bacalah bang. Tu pasal apa duk bunyi tu. Macam Syria pun. Macam kena serang lah tuan-tuan. Tu bagi semangat tuan-tuan. Bagi semangat tuan-tuan untuk kita sama nak prepare. Kan? Buat preparation untuk kematian kita tuan-tuan. Kita tengok sama sikit. Tengok sikit. Sampai ke 9 mati insyaAllah. Ada kerja sikit ni. Tak mana tu? Tamu bawah. Belah ni. Sa'ad Ahmad. Ni. Wasi' ini. Ketika mengalami sakaral maut, dia bunuh ulama, dia bunuh wali-wali Allah, dia bunuh ni apa nama seorang yang alim ni. Cuba tengok saat dia nak mati. Sebab tu disebut ni bab orang lalai. Saat dia nak mati apa? Menurut Sayuti di dalam Tarikhul Khulafa, ketika mereka membaringkan dan ia telah mati. Mati lah tuan-tuan. Seekor tikus datang lalu mengambil kedua matanya.
dan memakannya. Tu buat tengok orang yang zalim ni tuan-tuan, buat kepada ulama, buat kepada orang yang hebat-hebat ni, yang kekasih Allah, dia mati pun teruk. Mati macam mana? Allah hantar tuan-tuan tikus ya. Tikus ni mai ambil mata dia makan. Saya nak tanya lah, mata kita ni sedap sangat tak? Sampai tikus nak makan ni? Tak ada. Mati saja dia akan busuk tuan-tuan. Yang paling busuk sekali ialah mata. Sebab tu bila mati, mata ni akan keluar. Dia menonjol. Dan akan pecah. Sebelum pecah perut, dia akan keluar mata. Ni, mayat ni tuan-tuan, mata ni akan jadi macam tu. Tuan-tuan pernah tengok tak mayat bila mati dalam ayak kan? Mula-mula sekali macam mata dia akan keluar. Sebab mata ni dalam tu ada gelang maca kan? Dia cukup busuknya kalau pecah. Cuba bayang tengok, mata tu dicuri oleh tikus. Sebab apa? Nak tunjuk ke hampa. Hampa tengok, dia masa hidup ni ulama dia tak mau tengok. Ulama semua dia bunuh, dia cerca. Nah, mata dia tikus makan. Tu nak bagi peringat. Sebab tu kalau tuan-tuan yang hidup dunia ni tak suka tuan-tuan dekat ulama-ulama, kita pun tak tahu. Takut nanti dia mati esok tikus makan mata dia. No. Sebab dunia ni tuan-tuan, Tuhan bayangkan. Cuba tengok lagi dia kata apa. Allah Subhanahu Wa Taala hendak memperlihatkan kepada manusia. Ini sebagai contoh bahawa itulah balasan manusia yang bengis di dunia, yang tak suka dekat ulama-ulama. Cuba tengok Tawas, seorang alim Yaman. Yamin tu Yaman. Tawas, seorang alim Yaman, menemui Abu Ja'far Al-Mansur, sama juga khalifah kerajaan Abbasiyah. Abu Ja'far adalah seorang yang bengis. Ia telah membunuh para raja, gubernur dan menteri. Juga ia seorang yang cerdik. Abu Ja'far Al-Mansur ni, dia bunuh siapa yang lawan dia, semua dia bunuh. Diceritakan seekor lalat hinggap terus menerus di atas hidung Abu Ja'far. Allah hantar lalatnya. Tuan-tuan tengok, mati Fir'aun kerana apa? Mati Fir'aun, Allah datangkan Nabi Musa untuk dakwah. Mati Fir'aun kerana ayatnya. Mati Namrud kerana apa? Yang datang dakwah kepada Namrud ialah Nabi Ibrahim AS. Mati Namrud kerana apa? Kerana seekor nyamuk. Namrud ni tuan-tuan mati seekor nyamuk. Nyamuk masuk dalam telinga. Ingat kan? Rongga telinga ni dia bersambung dengan otak. Nyamuk tu masuk ke otak. Dia ada ketuk. Tak tahu nak buat apa ketuk. Dia ambil kepala dia tu, dia pergi kat dinding, dia ketuk. Pecah kepala. Namrud mati dengan seekor nyamuk. Jadi nak tunjuk apa? Hampa jangan duk hebat sangat, kata. Ni Namrud hebat tak hebat tuan-tuan, dia boleh ambil Nabi Ibrahim ni, lontak masuk dalam api tu punya dahsyatnya. Sehingga datang burung cak cerit. Tahu burung cak cerit? Kita panggil cak cerit lah. Burung kecil, burung padi mamat. Dia ambil ayak tuan-tuan, dia main tuang di atas. Dia ambil ayak main tuang. Burung lain bakat tanya, wahai burung cak cerit, hang duk ambil ayak duk padam api hak besar ni, boleh buat apa? Burung tu kata apa? Esok kalau Allah tanya aku dah usaha dah untuk padam, dia kata, aku tak ada lawak lagi dah di hadapan Allah. Sebab tu tuan-tuan yang ada ni, dakwah ni bukan saya seorang. Tuan-tuan kena ambil peranan. Esok semua Tuhan tanya, apa jalan kita nak masuk syurga? Apa yang tuan-tuan buat nak tarik orang masuk syurga? Saya ada, saya mai dengar je ya. Jadi ya, tu apa hak balik tadi tu jagalah. Dia kan soal lagi banyak. Ni semua ni ada, ni semua ni soal. Dia kata aku guna ni untuk padam ni. Ya. Jadilah dia kata. Tuan-tuan, Allah matikan Namrud dengan seekor nyamuk masuk. Tuan-tuan pernah dengar tak nyamuk? Dia adalah seekor dia main. Kita lena nyek dia bagi. Dia tampak tak kena. Cukup geram. Hari dia main pula. Kita tampak telinga merah dah. Tak kena juga. Dia boleh tak tidur daripada pagi malam sampai pagi. Tu kerana nyamuk lah. Mati Namrud kerana nyamuk. Abu Lahab mati macam mana yang hina Nabi. Abu Lahab mati tuan-tuan, dia bergaduh dengan ni pembantu dia, pembantu gigit tangan. Gigit tu tangan bernanah, mati dalam rumah Abu Lahab. Tuan-tuan tahu tak mana tempat Abu Lahab jasad dia? Tuan-tuan nak tahu tak? Jom pergi umrah dengan saya nak tunjuk. Tuan-tuan tahu tak sa'i daripada Safa Marwah. Di Marwah tu tuan-tuan turunkan bawah kan, siapa yang pergi umrah tahu, pergi haji. Di bawah tu ialah tandas itulah tempat Abu Lahab ditanam. Dia mati dalam kubur tu tuan-tuan, di rumah dia. Anak dia pergi tengok, anak dia tak berani nak buat apa sebab mata dah keluar, busuk keluar ulat ni. Lalu anak dia buat macam mana? Anak dia ambil batu tauk lah. Ambil batu tauk, busuk sangat dah, tauk sampai tertutup rumah tersebut.
Lalu rumah tu sekarang, tempat itulah yang dibina tandas yang kita piu. Jadi siapa yang selalu duk masuk tandas tu, adik-beradik Abu Lahab lah tu. Hina je tuan-tuan. Allah hina ni orang yang tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung sikit. Cuba tengok dia kata dia kata ni lalat ni banyak dekat Abu Ja'far Al-Mansur ni. Ia lalu mengusirnya, dia pun halau, namun lalat itu kembali lagi. Lalat tu main lagi. Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan lah pergi Mekah, try lah marah. Lalat banyak, tuan-tuan try dah sebut. Sebab pernah seorang artis, tuan-tuan, tak payah cerita, pernah seorang artis, dia cerita artis 50-an, dia pergi Mekah, tuan-tuan, sampai pasang Kelambu, lalat tak ada, tapi kat dia lalat main, penuh lalat ni. Tu tahun-tahun 50-an dulu artis, ada orang cerita. Sebab apa, tuan-tuan? Tak tahulah apa yang dia buat. Lalat tu duk main lagi. Merasa kesal, ia bertanya, wahai Tawas, dia kata, mengapa Allah menciptakan lalat? Lalat ni buat apa? Dia macam marah. Lalat ni bagaimana Allah buat ni? Tawas menjawab. Apa Tawas jawab? Orang alim. Untuk menghinakan hidung para taghut durjana. Ini orang yang hebat ni. Orang macam ni agak-agak pemimpin tu suka tak? No? Bila kata lalat ini guna untuk menghinggap di atas hidung kepada pemimpin durjana, agak-agak pemimpin tu suka tak? Bagus, aku naik pangkat kamu sebagai mufti. Agak-agak macam tu tak? Tak ada hang Pulau Ketam. Pulau Ketam tu. Sebab tu tuan-tuan, suruh orang buat baik tak ada masalah, tapi nak suruh orang cegah buat mungkar, jangan. Orang cukup tak suka, tuan. Tapi yang tu kena buat. Kalau tak buat, Allah turun bala umum kat kita. Bila bala umum, semua kena. Jaga tuan-tuan. Sebab tu dia kata macam tu. Abu Ja'far pun terdiam. Tapi orang ni dia ada juga, tuan-tuan, iman tu. Itu disebut orang yang lalai. Abu Ja'far diam tu. Kemudian berkata kepadanya, berikan pena kepadaku, bagi pen kat aku, Zat. Pena yang akan digunakan Abu Ja'far untuk menulis. Dia minta dekat tu, dekat apa nama Tawas. Bagi Zat, ni pen Zat, aku nak tulis. Tengok Tawas jawab kata apa? Tidak, demi Allah. Jika anda hendak menulis kebenaran, maka aku bukan pembantumu. Hang nak tulis benda baik, aku bukan bantu hang buat jahatnya. Dan jika kamu hendak kebatilan, maka aku tidak menolongmu atas kebatilan. Kemudian ia berdiri dan meninggalkannya. Inilah salah satu sikap ulama yang bertakwa sewaktu berhadapan dengan orang-orang yang lalai. Ini orang yang berani, tuan-tuan. Sebab tu nak lahir orang macam ni bukanlah mudah, tuan-tuan. Kecuali orang yang letakkan imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mahdi, Khalifah putera Abu Ja'far Al-Mansur, menemui Ibnu Abu Zaid di Masjid Nabawi. Maka orang-orang pada berdiri, semua pakat berdiri. Sambut ni anak kepada Abu Ja'far Al-Mansur tadi ya. Untuk menyambutnya, kecuali Ibnu Abi Zaid, seorang muhaddis. Seorang muhaddis ni bila sebut muhaddis, dia menghafal hampir 300,000 hadis. Itu yang sebut muhaddis. Kita ada tak muhaddis di sini? Ada, tuan-tuan. Seorang doktor di polis. 300,000 muhaddis. Al-Mahdi berkata kepadanya, mengapa anda tidak berdiri untuk menyambut kami sebagaimana yang dilakukan orang-orang? Dia tanya, oi, hang kenapa tak bangun? Ia menjawab, demi Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, aku tadinya hendak berdiri untuk menyambut anda. Lalu aku teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, iaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Al-Mutaffifin ayat 6. Maka aku tidak jadi berdiri demi hari tersebut. Ini ulama hebat ni. Dia tak bagaimana tak berdiri. Aku nak berdiri apa? Esok aku akan berdiri di hadapan Allah. Allah tu lebih hebat daripada kamu, orang biasa yang dilantik oleh rakyat untuk menjadi raja. Sebab itulah tuan-tuan, ni kita cerita orang yang lain. Al-Mahdi berkata, duduk dah. Ni orang ni dia ada iman juga. Bila orang macam tu dia kata, duduklah demi Allah. Tidak tersia satu rambut pun di kepalaku melainkan berdiri, kerana merinding apa? Merinding ni apa? Bahasa Indo ni. Merinding ni macam hormat kot. Hormat merinding. Melainkan berdiri. Tak ada masalah dia berdiri pun tidak
mensia-siakan aku di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Haq Ashbili menyebutkan tentang Mu'tasim menjelang kematian. Mu'tasim seorang panglima pasukan sekalipun khalifah yang berhasil menakluk Umuriyah dengan 90,000 pasukan. Nah, ini dia cerita tentang Abdul Haq. Kita akan sambung pada bulan depan, insya-Allah. Bulan depan ada. Bulan depan saya ada. Lepas bulan depan kita bulan 4 kan tu. Lepas tu Ramadan. Kita ada satu kuliah lagi tak? Dan kalau Ramadan, insya-Allah ambil tarikh yang besar juga, minggu pertama hari Jumaat malam untuk tazkirah abang dah. Jadi tazkirah Ramadan, insya-Allah pada minggu yang pertama, kalau tu yang tu jugalah saya ambil. Kalau kena ujung lah. Jadi insya-Allah ada kuliah lagi lah. Lepas tu kita rehat. Lepas Ramadan tu ada rehat sikit. Okey. Jadi insya-Allah kita sambung. Abdul Haq Ashbili menyebutkan tentang Mu'tasim pada bulan depan, insya-Allah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulillah khairil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawatal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadika salihin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Satu lagi, siapa yang dulu pernah beli gel tu kan, dah habis dah, saya bawa produk baru. Dulu harga 80, habiskan stok, ada 2 kotak lagi. Malam ni RM50 tuan-tuan. Bantu sekolah. Gel tu kalau sapu dekat sendi-sendi yang sakit bagus, ataupun malam sebelum tidur sapu dekat tapak kaki tuan-tuan, tidurlah, insya-Allah Allah bagikan kesembuhan. Satu lagi saya keluarkan minyak wangi baru. Yang lelaki ada 5 pewangi, yang perempuan pun ada 5 pewangi. Siapa nak boleh dapat kat situ lah. InsyaAllah harga dia RM30. InsyaAllah boleh dapat.